Halo, salam sejahtera. Saya Moses. Saya salah seorang anggota komiti untuk NGO Sabah Sarawak Right Australia New Zealand. Keberadaan kami di Australia ini bukan satu drama atau omongan kosong. Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Ia bukan suatu igawan ataupun mimpi siang malam, tetapi ia dipenuhi dengan kesungguhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak, iaitu tanah air kami, sehingga ke peringkat antarabangsa, dan kini kami berada di Australia. Kami juga mempunyai rakan seperjuangan yang berada di seluruh dunia, khususnya di United Kingdom. Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai, saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita saja, tetapi apabila disertai dengan usaha, ia telah menjadi realiti. Walaupun ia menjadi realiti, tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah, dan melihat dari segi perundangan, ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan di luar negara, khususnya di Australia, kami melakukan bahagian kami, iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran, dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini, kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini berhadapan dengan ancaman nyawa, dan mereka berjauhan dengan keluarga. Jadi jikalau anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali. Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini akan memastikan bahawa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun. Selagi nyawa dikandung badan, kami akan berjuang sehabis-habisnya. Sabah, Sarawak, merdeka! Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel saya, Novi Story. Mudah-mudahan teman-teman pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tak lupa saya ucapkan, jangan lupa support channel ini untuk memberikan informasi-informasi yang menarik buat Anda semuanya. Oke, kali ini saya akan bereaksi satu buah video sangat serius sekali yang terjadi di Sabah Sarawak ini, bahwa segelintir atau sebagian besar orang-orang Sabah Sarawak, khususnya yang kaum intelektual Sabah Sarawak ini ingin merdeka dari Malaysia. Dan itu bisa saja terjadi karena Malaysia dibentuk ini adalah berdasarkan dari dibentuk atas persekutuan-persekutuan atau dari kesultanan-kesultanan yang ada. Kita ambil contoh bahwa Singapura juga dulu bergabung dengan Malaysia, dan dia tidak keluar dari persekutuan Malaysia sehingga Singapura berdiri sendiri. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan perjuangan teman-teman dari Sabah Sarawak ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya, serta subscribe ya. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya secara rasmi lah, secara official supaya semua paham. Saya Moses Tia Ampang. Saya salah satu kepimpinan yang sedang memimpin ini gerakan kemerdekaan negara Sabah yang ingin memerdekakan negara kita untuk menjadi negara republik. Republik Sabah Borneo Utara, atau dalam English dia Republic of Sabah North Borneo. Okey. Mesti ada semua orang tertanya-tanya, kenapa memerdekakan? Bukan kita telah merdekakan. Persoalannya ialah kita sebenarnya belum merdeka. Jika kita mendengar penceritaan yang disampaikan oleh mereka, bagus tuh, kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kepimpinan mereka. Tapi realitinya, kita tidak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka. Kenapa? Sebab kita dijajah. Ya, baik teman-teman ya, ini ada kekecewaan
dari Sabah Sarawak ya, tentang wilayah Semenanjung Malaysia ini. Sabah Sarawak ini menurut saya memang dianaktirikan. Contoh ya, bahwa gaji guru atau kerani di sana atau gaji pegawai antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung itu sangat jauh berbeda. Jauh sekali berbeda. Misalnya di Sabah Sarawak itu gajinya 3 juta, di Semenanjung itu 10 juta. Dan yang kedua, bukti bahwa Semenanjung Malaysia ini juga mengakhirkan Sabah Sarawak ini adalah apabila ada guru atau pegawai atau polisi yang berbuat masalah di daerah Semenanjung, pasti akan dimutasi atau akan ditempatkan atau dikirim atau penempatan ditempatkan di wilayah Sabah Sarawak. Dan itu diprotes ya, nanti saya akan tunjukkan video. Dan begitu juga soal masuknya orang-orang Semenanjung ke Sabah Sarawak itu, mereka menggunakan pas atau ya semacam paspor lah. Jadi orang Semenanjung masuk Sabah Sarawak itu ada perbedaan. Mereka tidak boleh masuk, adalah aturan dari pemerintah pusat di Malaysia. Yang Muhammad, Datuk Seri Speaker, saya nak tahu kenapa rakyat Semenanjung nak masuk Sabah dan Sarawak masih lagi menggunakan PAS. Sabah Sarawak masuk Semenanjung tak perlu ada PAS, entry PAS, tapi Semenanjung ke Sabah Sarawak ada PAS. Saya nak tanya, apakah kerajaan tidak berhasrat untuk menghapuskan PAS untuk memudahkan rakyat ke Sabah dan ke Sarawak? Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Tuan Yang Terpetua, ini adalah antara syarat-syarat yang terletak di MA 63 bahawa Sarawak masih mempunyai kuasa untuk mengawalkan dari segi kemasukan orang luar daripada Sarawak dan pada Sabah telah dulu wujud tapi diperkurangkan. Beberapa ahli politik pembangkang mengkritik tindakan polis memindahkan 9 anggota mereka yang bermasalah ke wilayah Malaysia Timur. Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munirah Majlis berkata, dasar polis itu hanya menambahkan masalah yang sedang banyak dihadapi Sabah dan Sarawak. Menulis di Facebooknya, ahli Parlimen Warisan itu turut menggesa kerajaan persekutuan untuk tidak menjadikan Sabah dan Sarawak dengan apa yang disifatkannya sebagai tempat pembuangan sampah. Semalam, Timbalan Ketua Polis Selangor, S. Sasikala Devi berkata, 9 anggota polis yang terlibat dalam kes peras ugut di Gombak telah dipindahkan ke Sabah dan Sarawak sementara menunggu siasatan. Sasikala mendedahkan perkara itu dalam wawancara khas bersama Sinar Harian. Dalam pada itu, Ketua Penerangan PKR Sarawak, Abun Sui Anyit turut menggesa polis menjelaskan mengapa Sabah dan Sarawak dipilih tetapi bukan negeri lain di Semenanjung Malaysia. Bercakap kepada Malay Mail, Abun berkata prosedur yang betul adalah menggantung kaki tangan yang bermasalah dan bukan memindahkan mereka ke Sabah dan Sarawak. Baik teman ya, saya akan perlihatkan lagi, ini ahli Parlimen Sabah ya, Sabah Sarawak ini, yang sedikit memberikan ancaman kepada pemerintah pusat Malaysia yang ada di Semenanjung untuk berlaku adil kepada Sabah Sarawak ya. Karena anggaran infrastruktur Sabah Sarawak ini sangat kecil sekali. Sabah Sarawak hanya mendapat 4 bilion ringgit. Sarawak hanya mendapat 4 miliar ringgit, sedangkan Sabah hanya dapat 5 miliar ringgit. Nah, sedangkan Semenanjung sendiri mendapat 67 miliar ringgit, luar biasa. Jadi di sini perbedaannya. Nanti mari kita saksikan. Ahli Parlimen Keningau Jeffrey Kitingan berharap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan mendengar keluhan rakyat Sabah dan Sarawak bagi menyelamatkan Malaysia. Katanya ramai rakyat Sabah dan Sarawak kecewa apabila mendengar Sabah hanya diberi 5.2 bilion ringgit dan Sarawak 4.6 bilion ringgit untuk pembangunan, manakala di Semenanjung pula mendapat 67.8 bilion ringgit. Jadi di situ sangat jauh sekali perbedaannya untuk anggaran pembangunan infrastruktur di Sabah Sarawak. Sabah tadi mendapat 5,2 ya bilion ringgit, sedangkan Sarawak hanya mendapat 4,6 ya atau 4,7 miliar ringgit. Sedangkan Semenanjung kita lihat 67,8, hampir 68 miliar ringgit untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Semenanjung. Padahal Sabah Sarawak ini merupakan sebuah aset bagi Malaysia. Mereka punya
hutan yang luas, punya tambang, hasil tambang, punya hasil migas yang sangat luar biasa. Jeffrey yang juga Presiden STAR berkata bajet 2022 amat mengecewakan kerana bertentangan dengan beberapa perkara termasuk Perlembagaan Persekutuan. Katanya ia juga bertentangan dengan matlamat dan aspirasi Perdana Menteri dan Kerajaan Keluarga Malaysia di mana Sabah dan Sarawak seolah-olah dianaktirikan. Tuan Speaker, bajet 2022 amat mengecewakan kerana dilihat bertentangan dengan keperluan Perlembagaan Persekutuan. Ia juga bertentangan dengan matlamat dan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri dan keluarga kerajaan Malaysia yang masih lagi menganggap Sabah dan Sarawak sebagai anak tiri. Bertentangan juga dengan matlamat dasar wawasan kemakmuran bersama dan juga aspirasi dan ekspektasi rakyat Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi sama taraf di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Maka projek ini perlu dikaji semula. Saya ingin meminta pertimbangan sekali lagi sebelum terlambat supaya keluhan kami ini didengar. YB daripada Sabah dan Sarawak sudah banyak kali menyuarakan, tetapi lebih lantang lagi suara-suara di luar sana yang meminta supaya keluhan kita didengar atau kita akan menghadapi masalah di masa yang akan datang. Jadi demikian ya teman-teman ya, saya menghadirkan video-video reaction rakyat Sabah dan Sarawak ini benar-benar ingin merdeka. Bahkan tadi di awal itu mereka sudah melakukan demo-demo di Australia 1 bulan yang lalu teman-teman, jadi belum lama. Dan saya juga memperlihatkan bagaimana kekecewaan Sabah merasa dianaktirikan oleh Semenanjung Malaysia. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share ya, agar kami tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.